hadiya lahu wa la hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita membuka kuliah kita malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bapak Imam, Bapak Bilal, Tuan-tuan, kita alhamdulillah setelah kita sanggup melepaskan ada tetamu kita datang ke ceramah, saya akan membalik pihak ni pada malam ni. Kita sambung pada muka surah 23 pada dan 23 akhir. Sebelum saya pergi makhluk mengubah berapa surah saya duduk tu ada 3 orang lagi. Itu kena kopi Muka. Tapi tak tahu benda apa dia tu biasa. Kalau dia tu biasa. Lepas tu bila sakit kepala sakit orang, kita kata ngomong makhluk tu apa dia. Dia ada ngomong dah. Kalau dah dengar dah tahu. Rupanya lama. Yang dia ada 2 orang, ada dia beli. Yang seorang tu kecil je. Ada ayat kursi semua dalam. Dia kata pada kita nak jumpa, dia baca kitab. Baru jumpa. Kita tengok apa tu. Faedah azimah, saya ambil situ semula. Faedah azimah. Ini faedah amat besar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, semua ilmu lah, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci akan ayat-ayat berikut ini. Ada surah lah. Kalau orang nutup zaman dulu, orang yang belajar ilmu-ilmu ini, dia sudah ada kekuatan, dia nak ingat apa yang dia pelajari dan dia nak hafaz daripada apa yang dia belajar. Macam kita belajar, kita tak biasa ingat pun lah. Lepas tu dah kena tanya pula, depan nak tanya. Orang depan perempuan ni tanya kan tak lalu. Jadi, apakah belajar dengar gitu lah. Tapi orang dulu, dia belajar, dia nak ingat. Dia nak ingat, dia nak apa, dia nak tahu benda sekali. Maka ramai yang mengadu kepada Imam Ghazali, belajar payah dia ingat. Tak boleh setara Imam Syafi'i kalau dia baca muka surah alif ni, dia kena tutup muka surah alif. Sebab alif itu masuk ke kapal dia. Dia baca ni nampak tu masuk ke kapal dia. Kita nak bayangkan betapa bagaimana kuatnya ingatan dia. Nah, itu baru orang di depan pula ini. Tapi dia boleh baca muka surah ni, muka surah sebelah tu masuk dah. Imam Syafi'i lah pula kelebihan kepada dia. Lalu Imam Ghazali kata, kalau siapa-siapa yang belajar nak mudah ingat menghafaz, kalau saya nak murid kita, budak-budak kita di sekolah imtiaz, tak diajar. Itu ada pada surah Ar-Rahman yang kita sama. Ar-Rahman, Al-Lamal Quran, Al-Insan, Al-Hakim. Itu ayat-ayat. Kalau kita hari ni pun masih nak nampak, berasa nak buat ingatan, tak mau nyanyi, boleh baca lah doa ni. Bila-bila sudah ada ayat Quran, surah Ar-Rahman, kemudian surah Penduduk Kiamat, dan surah Al-Buruj. Boleh ambil segala kesempatan. Ataupun kita bersamalah ada tunggu dia membaca betul. Ada anak mencucu mengadu bayar ingatlah okey Allah bayar sembuh dah dia. Bukan usah begitu kan? Okey dia belajar itu. Tapi ni memang benar dah mau kenapa begitu. Maka kita buka ilmu ini kepada dia walaupun kita tak mampu buat. Dan kalau kita tak mampu buat, lagi komen. Kemudian dihapuskan dia bekas tu upah ayat atau dia boleh dihapuskan bahasa orang dulu bukan bahasa luar tahu. Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam. Kemudian air zam-zam lah, zam-zam kawil pada. Dan diminumkan dia. Nescaya hafaz dia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu. Ayat-ayat mujarab, ayat kata tadi. Kalau apa bacalah, kalau dok pun benda tu ditulis pada bagian dia, pada bekas benda tu ditulis. Kemudian untuk air minum. Sebab doa ini bukan saja keadaan yang kita baca dalam hati berdoa, yang kita nak di sudut hati kita pun doa atau cakap begini. Yang ditulis pun menjadi doa juga. Yang ditulis. Tapi kalau dekat sama saya berlepas, kalau sampai ada telang pergi umrah gaji ke, ada orang jual umrah tu ni, Pak Malaysia dekat ke, tapi payah tak apa. Kalau ada malah cari yang
mudah ingat, gitu. Cari Asmaul Husna saya tunjuk melpa, 4 ko, 3 ko, ada pakai ayat Sekudina. Cari yang semua itu adalah kepentingan kepada kita. Jangan cari mengikut guna ketiga itu minum dalam aku. Mengikut tak kalau itu adalah kekuatan kita, bukan atas ayat itu. Carilah benda-benda doa, sama ada yang ditulis, yang dibaca, yang didengar, teruskan. Kemudian dia kata bila minum air tadi, air tadi, maka akan mudah jadi ingat apa yang dipelajari. Sebab dia tengok boleh ingat barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang menjalankan. Dan kata Al-Kalbi, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan sesuatu daripada Al-Quran, lupa ia, maka melihat aku di dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahman Allamal Quran tadi tu hingga akhir tadi, barang yang terdahulu sebut atas tu, maka aku berbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz ia barang yang didengarnya, maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Kalau kita secara dia anak dia belajar, anak benar belajar ingat, masuk dalam mimpi dia, tulis ayat tadi Ar-Rahman Allamal Quran akhir tadi. Kemudian kita minum anak dia, Alhamdulillah anak dia barang yang didengar ni dia mudah ingat, barang yang dia belajar dia mudah ingat. Itu kena tengok juga lah anak-anak kita sekolah macam apa tu. Okey, dah tak nak buka Ar-Rahman ni tuan. Anak benda ni bukan tuan, benda yang paling mudah kita buat. Dia beli benda ni RM16 saya kalau mana air emas dengan air habis, ambil murah dengan air habis. Air mineral ni tak parah juga. Kalau minum air mineral semua, jadi mineral tu lebih dengan kita. Dia jadi pelik ke? Untung kamu saya gitu. Lepas tu saya bulan ni beli air mineral. Kowe-kowe. Bulan depan air minuman. Yang gitu. Kalau mineral lebih dia apa jadi pelik ke? Dah tubuh kita. Tu nampak datang macam tengok orang klik-klik tahu benda tu mineral lebih. Sebab saya mineral bagus tengok ni. Padahal popular. Beli sebandar, nah itu amalan saya benda. Beli sebandar tu kita tiup je. Baca ayat ni. Atau baca apa-apa ayat yang kita tahu tentang ayat Quran nanti. Sekurang-kurangnya apa yang diminum oleh kita dan keluarga kita seluruh ni adalah ayat air yang telah didoakan. Air ni macam dia dengar kuliah ni, kita baca. Dia akan berubah. Tapi kita tak nampak. Kalau orang kaji bab air, dia nampak dalam molekul air, susunan air ni jadi macam ni. Kalau dia duduk, kata orang duduk, dia letak air kat bimbang masjid. Kata orang cuba lah. Dia bawa air botol letak kat bimbang masjid. Sebab air itu mendengar khutbah. Dan orang carut akhir pun khutbah ni semua sebut yang baik-baik kata. Maka air itu jadi ubat. Itu juga kita beli air mineral dah banyak kan. Air mineral tip, baca dan tip pada dia. InsyaAllah air itu akan Allah Ta'ala melalui usaha kita tu, melalui doa dia juga tak beri je. Tapi adalah berbeza air ni kita minum tanpa ditiup dengan air yang ditiup, sangat jauh berbeza. Jadi kita boleh praktikkan ke? Tak tahu nak baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini jadi doa tu. Bismillah je. Tapi boleh bomoh kan? Kau tak nak Facebook. Ada satu bomoh. Dia tukar ni Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pergi orang. Mana? Kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya nak pandang sebut. Tak betul pun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia tak sabar. Mana sebutkan? Kau nak saya tanya sekali mana? Nama Allah bagus semua sekali. Al-Asma' Al-Husna. Dia bagus sekali. Kita tanya selok dah dulu. Berapa? 99. 99? Tu, itu hak aku tahu. Nama Al-Asma' Husna, nama-nama Allah ini. Semua nama-nama Allah itu. Kalau kita tahu 99, kalau kita sebut Allah nas'aluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-qudus lah, sebab sebut. Itu 99 yang kita tahu. Nama Allah ini, tuan-tuan, dia sebanyak 3,000 nama Allah. Dalam satu riwayat disebut 1,000 daripada nama-nama Allah itu hanya malaikat saja tahu. Para malaikat dia tahu, Nabi pun dah tahu. 1,000 lagi hanya diketahui oleh para Nabi dan para Rasul alaihi wasallam. Orang lain tak tahu. 1,000. Ada 1,000 ke tak? 1,000 lagi disebut dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran.
Itu 99. Tinggal segi dah. Segi tu mana? Wallahu a'lam. Satu riwayat sebut yang satu itu ada dalam suhuf Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Nabi Ibrahim tidak itu suhuf. Jadi dalam suhuf itu disebut. Wallahu a'lam, tidak dinyatakan apa nama itu, tapi ada dalam suhuf. Jadi semua sekali nama Allah ini adalah 3,000. Kalau kita tahu 99. Itu keadaan dia. Yang saya sebut ni, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Semua 3,000 nama Allah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab Bismillah ini kalimah yang sangat berkat, kalimah yang sangat berkesan bila kita baca. Tapi jangan baca sambil lewa Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu dia Bismillah ni dengan 3,000 nama Allah dalam tu, dia cover semua doa Nabi SAW ajar pada kita. Dia cover semua doa. Sebab tu kita ni, kalau kita ingat doa-doa yang diajar kepada kita dalam semua perlakuan kita, bagus. Nak tidur Bismillahirrahmanirrahim. Tidur Alhamdulillah akhirana pada Muhammad dan awal lagi musuh. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Alhamdulillah azabana wa afani tanah sekali. Bagus. Tetapi kalau kita jadi tak ingat banyak doa payah, kamu mengaji masa tua gini. Umur 50 orang dengar, atau budak-budak tak dengar lah. Dengar orang dengar benda lain. Tapi dia sudah di-cover dengan Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita pakai baju mana saya cerita. Masuk satu baju Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anta kasautani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memakaikan pakaian itu. Dia ingat tak? Dia ingat Bismillahirrahmanirrahim. Dah sekali mana kita pergi pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Pada kita mengajar ni bagus juga kita kalau bersyukur. Maka dengar je. Kalau ujian, subhanallah. Dah ingat apa? Dah masih kurang. Nak sebutnya ialah perkataan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dia cover semua doa-doa yang telah diajar kepada kita. Ialah tak mampu kita nak ingat doa makan kita hafal je. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tak tu dah. Bagi nak ada. Ibu belajar mana tadika, itu tadika. Aku tukar bimbo kan. Dah pasal siap terjemah. Itu dia. Siap terjemah. Okey, itu doa. Itu setakat doa dia terjemahan lain. Terjemahan itu dulu. Cuba sekali lagi, sudah kita dengar. Okey. Dari tahu lain pada itu doa makan itu. Nabi SAW dibaca bukan sejenis doa untuk makan. Kadang-kadang sahabat menunggu untuk Nabi SAW baca. Mereka bertanya doa apa. Contoh saya yang kedua tadi Allahumma atimna thayyiban wa nasta'milahu sholihah waj'alhu 'aunan lana 'ala ta'atik wa na'udzubika an nasta'ina bihi 'ala maksiatik. Itu doa makan. Sebaiknya Allahumma atimna thayyiban wa nasta'milahu sholihah waj'alhu 'aunan lana 'ala ta'atik wa na'udzubika an nasta'ina bihi 'ala maksiatik. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Baca saya mengulang melakukan baik makan. Allahumma makan panjang. Baca pertama itu benar-benar kalau saya dipanggil, silakan Ustaz bacakan doa makan. Allahumma barik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dah kan? Kenapa dia panjang malam pun datang itu. Tapi tak apa, saya nak kau doa ni banyak. Tapi hak tu tak ingat, hal ni tak ingat, hak tu jadi confused. Tu kau bimbang sekali. Dia cover dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu jangan ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tengah malam. Biasanya tu mula tu saya duduk tidur, nanti duduk klik tengok ke depan orang ke sebelah ke gang tidur ke rongkong kita ada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tak ada apa-apa di situ. Ya, awak mana ni papai hidup, papai hidup. Kalau mana? InsyaAllah tak ada apa-apa tidur. Macam saya tadi, tak ada apa-apa tidur. Tapi kalau 40 tidur, kesat pun saya. Macam tutup dah. Dah faham dah kamu. Sebab dia benda itu benda amalan. Okey, saya tanya sepatah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tahu dah, saya sebut dah. Berapa huruf dalam tu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sarah dengan nota siap. Cuma dah makhluk tulis dah. Berapa huruf? Dari mana berapa huruf? Allah. Boleh ingat sini. Saya tanya kau tadi, kutu nak tak lagi. Fungsi surah itu nak. 24. Kau pada huruf apa? La ilaha illallah 12. Muhammad Rasulullah 12. Yang ngaji kau tambah kali tu. Betul. Okey, saya tanya Bismillah kau apa? Kau dah tahu.
Kalau la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Ingat siapa boleh dan kita daripada siapa ini saya nak cover dulu. Nak cover hebatnya kalimah bismillahirrahmanirrahim. Hebat kalimah itu. Kita pandang bagainya bismillahirrahmanirrahim pada jumpa semua. Dia baca semua itu jadi amalan, dia bacaan kebiasaan. Bezanya bacaan kebiasaan dengan amalan ada sesuatu yang sangat berbeza. Kalau amalan dia datang dengan wajib. Kalau baca kebiasaan dibaca saja ni. Dan yang mendapat merawat, yang mendapat manfaat daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat, itu mesti disertakan dengan ini. Walaupun bismillah saya sebut tadi dikabul semua doa, naik kereta bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi qabilahu pula, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Maka bismillahirrahmanirrahim kita nawaitu minta dengan Allah, kita bawa kereta dengan keadaan selamat. Dikabul doa naik kenderaan. Gitu kaedah dia. Jadi kita pun kena baca, ingat bismillah. Sehingga nak khabar hebatnya bismillahirrahmanirrahim ini, sehingga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, siapa yang nak selamat daripada malaikat Zabaniyah. Tadi buat kata malaikat Zabaniyah ada berapa? Ini belajar belah kapal kita mampu. Malaikat Zabaniyah ada berapa? Ini kalau senyap nama apa? Ha? Dia malaikat yang wajib kita tahu ada berapa? 10, lama ada dapat pun. Malaikat Zabaniyah yang jaga neraka itu kita kena tahu sebab kita tak jauh daripada neraka. Ada 19. Diketuai oleh Malik. Kan Malik ni. Malik SU dia. Malik SU apa dia? Malik yang jaga neraka. Dia ada malaikat Zabaniyah yang jaga pintu-pintu neraka ini ada 19. Sehingga Nabi SAW sebut dalam satu hadis mahfum dia kata, siapa yang nak selamat daripada malaikat Zabaniyah, perbanyakkan menyebut bismillahirrahmanirrahim, kerana setiap huruf bismillahirrahmanirrahim itu akan Allah Ta'ala selamatkan daripada malaikat zamannya maksudnya selamat daripada neraka, dan dibina satu istana pada setiap huruf yang disebut bismillahirrahmanirrahim. Sekali sebut berapa istana dia? Dan amalan lain memang banyak. Kita bayang kita akan dunia rumah sebuah dia, memang kita rasa macam kalau rumah tu banyak membahagikan. Tanya orang balik kita, kita rumah sebuah dia dah bini pula seorang. Masa gitu ada tengok tu juga. Itu rumah tu juga. Kalau berubah sikit dia rumah sedap dah. Kalau ada banyak, saya balik satu hari kan, berubah dalam rumah. Gitu. Berubah dalam. TV tak langsung duduk bucu ni. Saya masuk hari tu, duduk lagi dulu. Macam mana ni kita makan ni? Duduk lagi ni. Gitu. Bila jadi imam, dia nampak lagi ni. Terus sakit, apa ni? Saya Allah, orang malu ni, orang lebih tu. Saya nak sebut, saya masuk nampak ada kelainan depan ni sikit. Oh, suka lah. Sebab kita tu balik ke rumah itu kan macam juga dia. Kau gini kita budak-budak iat-iat ni. Si safety yang ada ni, dia tak boleh juga. Jadi kita masuk rumah orang lain ni. Orang lain ni. Rupanya, saya tak ingat, saya buat satu ceramah di radio, bini dengan anak saya dengar. Saya kata orang lelaki ni, bukan nak dengar rumah tiga sangat. Tapi dia sungguh satu kelainan. Contoh boleh menusahkan saya kata. Manakala kita masuk dulu sama, tengok keluar masuk dulu sama. Kita masuk begitu. Kalau saya betul juga. Cuma masuk orang baru ni. Lain selalu. Rupanya orang lelaki cukup, saya kata, hanya dia. Aikah dalam rumah. Bila kita masuk, kita rasa macam rumah orang lain. Sedap dah. Kenapa tu rumah? Kita tak nak rasa begitu. Tidak rasa orang masuk dulu sama. Dia memang psikologi dia gitu. Bila dia ada jumpa dia kata, kita dengar budak kata, dah orang kata orang lelaki yang nak rumah. Masuk dalam rumah pada hati balik dulu. Bos lain gitu. Lain. Macam kita duduk bilik. Dalam bilik rumah kita sama. Ya. Bawa saya ke hotel. Lain rasa dia. Masuk ke dalam. Ini pasal lain. Lepas tu kita nak satu yang kelainan. Itu kita dari segi perasaan kita. Jadi saya nak sebut ni ialah bismillahirrahmanirrahim pada kita kali tadi. Satu kalimah yang terkandung di dalamnya satu kehebatan yang segala-galanya ada di situ. Hidayah ada di situ, petunjuk ada di situ, saadah kebahagiaan ada di situ, gangguan iblis syaitan ada di situ. Sebab tu perbanyakkan bismillahirrahmanirrahim. Setengah-setengah tu berumur nak baca Al-Quran pada bismillah cukup. Sebab itu ada hadis Nabi sebut, apabila seorang hamba Allah menyebut bismillahirrahmanirrahim, lepuh habis syaitan-syaitan seperti timur dilebuhkan oleh api.
kamu ini tak bismillah. Itu bismillah lah. Bila kita buat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Allah. Doa Allah tegar. Tegar. Siapa video sebagai ada? Habis ni. Kalau jadi ibu saya so. Tidak betul balik bismillah. Saya itu tak tahu mana berapa bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang puan ini nakal. Bila berapa saya pergi nak baca, bismillah. Orang cakap bismillah, orang cakap bismillah. Aku pula gitu. Tapi pada dia nak satu orang. Maknanya ni lebih betul. Gitu doa. Kalau bismillahirrahmanirrahim, dia buka bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi dia akan campur. Tapi kalau ayat kalimah bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu kalimah yang sangat hebat yang kita tidak boleh sepikan dia. Kadang-kadang orang kita yang berdoa. Okey. Kalau kita tulis hiasan di rumah, ayat apa tulis? Ayat apa tulis? Beginilah beli hotel-hotel dalam rumah. Ayat apa tulis? Sibulina. Sibulina. Apa Sibulina? Apa kita beli ayat Sibulina? Banyak duit. Nak banyak duit. Betul. Salah ke? Salah ke? Tak salah. Dapat duit tak salah. Rezeki tak salah. Satu kita kaya. Dan semua ibadat pakai fikir lah. Cuba sebut pada saya ibadat yang apa ni? Kalau masih ada ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tak payah bayar. Tak lain bayar. Tu pun kalau baru masuk Islam, ustaz masuk Islam pergi ke mereka salah. Bayar lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Solat pakai fikir. Pion dah. Membantu dah. Pion tu kan pakai pion muka. Tak mau ngajar lagu ni. Orang tengok dah ke orang dengar ni tengok. Enggak ada tak ni. Loh. Boleh ada baca so, dia beri. Ya pakai. Dia maaf bagi bagi apa. Saya bawa beli dia harga RM30. 3 kali pakai. Pakai lagi tak perlu boleh. Tapi nak kawan ni kena pitih ya. Baju kan bawa lah. Lipat masuk kan bawa lah. Nak bagi sedikit sudah tahu kakek ya. Tak bagi bubur. Ibadat puasa, langit besar piti, buka lampoi. Ibadat apa? Zakat apa piti? Mekah langit besar piti. Semua ibadat, kata kalau baca ayat 1000 dinar, kalau awak kata dikala nak cari duit, tak apa. Tapi jadi empat bentuk sebab kita esok di akhirat, Tuhan tanya, mau ambil ke mana, mau usaha ke mana, lepas tu mau belanja ke mana. Itu soalan. Bukan soal kali miskin. Mau dapat ke mana, mau belanja ke mana. Itu Tuhan tanya. Jadi tak salah kita ambil ayat 10 dinar. Maksud saya ada 1000 dinar. Daripada asma sunnah saya ayat 10 dinar. Sunnah tanya pinjam. Kata tak balik, nama mengkaya pula miskin. Begitu tak boleh. Ada tak tahu. Nak kau tuan. Percaya ayat 10 dinar. Ayat apa percaya ayat 10 dinar? Aku jadi nilai tu juga. Tapi dapat dalam lah. Surat apa yang cakap pas sembahyang, pasal surat. Waktu cakap awak buat kaum Arab ini sujud aku musalah itu. Tapi hak rumah kita selain daripada ayat 10 dinar ni apa? Kursi. Ayat kursi. Apa ayat kursi? Pasal kisah lagi ayat kursi. Pak Kod. Berapa Pak Kod? Sama yang ayat kursi tadi ya. Rangkaian ni. Itulah sebenarnya keperluan kita dalam hidup. Ayat kursi, ayat 10 dinar. Saya pun mengamalkan ayat 10 dinar untuk murah rezeki. Siapa yang nak rezeki, buat amal dengan ayat 10 dinar. Saya baca semua lepas subuh 7 kali. Lepas maghrib kalau tak ada perlu 7 kali. Itu jadi amalan. Kadang-kadang dia buat masa dia ingat tu. Sebab rezeki tu kan Tuhan bagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat Allah mukjizat. Mu akan dapat rezeki bi ghairi yahtasib. Kita tidak duga rezeki itu ke mana. Itu ayat tu. Ayat tu macam-macam. Pak baca saya buat baca. Dan kan anak kecil ni tak. Alhamdulillah. Satu pasal tu jemput saya untuk bekerja. Walaupun jabat di depan tak, dia akan ada program. Turun negeri. Dibayar menyambut gaji saya kerja. Itu apa yang terjadi. Salah apa? Tak ada apa-apa. Baca. Sebab Allah Ta'ala akan beri benda tu. Kita ingat ayat Quran yang kita catat, yang kita tulis, yang kita baca ini, itu adalah kalimah mukjizat yang satu-satunya mukjizat yang boleh kita tengok, yang boleh kita pegang, yang boleh kita rasa, yang boleh kita amal. Al-Quran bukan. Mana ada mukjizat lain? Mukjizat lain. Nabi keluar ulang tu air tu ikut jari itu zaman Nabi yang sahabat boleh tengok, kita boleh tengok. Tetapi Allah Ta'ala berikan kepada kita dia reserve satu mukjizat yang boleh kita pegang, kita tengok Al-Quran. Kenapa kita nak beramal ni? Setiap huruf daripada huruf Al-Quran itu ada mukjizat, di situ mukjizat dan di situ ada kelebihan. Pasal nak bayar, awak cari ayat 10 dinar ke,
awak cari ayat kursi ke, awak cari pakko ke, kita cari apa saja ayat dia sudah di cover dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau tengok ayat. Sebab tu kita Bismillah ini jangan saja dibaca, disebut, ditulis. Sebab tu dalam sejarah penulisan saya tak pernah jemu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya banyak menulis. Saya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak ayat tulis tak baca. Kalau tuan-tuan ada peluang menulis Quran, saya ambil kesempatan. Ceramah menulis. Saya ada surah Yasin tulisan tangan, kalau siapa nak boleh ambil. Tulis. Kita tulis tu tak puas. Saya fokus menulis Quran tu. Lepas tu kita tengok baca pula. Lepas tu kita baca Quran tu pula, kita dengar dan kita tengok apa yang ditulis. Satu kepuasan yang tak boleh kita kau. Tuan-tuan. Sebab tu kalau anak-anak ada yang sekolah Arab, anak-anak yang ada sekolah imtiaz, beritahu kepada dia. Bukan saja menghafaz dengan sebutan, tapi kalau kamu menulis ayat-ayat Allah ini, lagi satu kepuasan kita menulis satu. Yang kedua, dia adalah tulisan itu adalah ayat-ayat mukjizat. Itu orang kecil mukjizat ni. Besar. Para sahabat tak apa, mereka boleh merasai bila balik satu peperangan, Nabi SAW ajak sahabat-sahabat makan, tak cukup. Isteri dia kata, mana lama sangat ni, tak cukup. Kata Allah nak cukupkan, itu mukjizat, sahabat-sahabat boleh tengok. Tapi kita tak tengok, kita boleh tengok. Ni Al-Quran. Jadi bila disebut begitu, apa saja yang Imam Ghazali kata ditulis itu, kita boleh amalkan dia dan kita boleh ambil. Dan saya nak mencadangkan benda yang paling mudah untuk kita amalkan ialah biarlah air minuman di rumah kita, sama ada kowe ke ataupun air mineral ke, air botol ke, cuma biarlah air itu air yang dibaca. Kalau saya ambil daripada dulu, saya ambil daripada arwah ayah saya, anak-anak memang dibaca Allahumma sama. Saya selalu jadikan dia doa Allahumma samawati wal ardh masalan nuri kamishkati fil asbab al-isbah fi zujajah al-zujajah ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wala gharbiyah yakadu zaitu ayuti walau lam tamsa surat nurun ala nur. Itu bukan Al-Quran. Nurun ala nur, kalau kita baca tafsir dia, cahaya di atas cahaya. Sebab tu tuan-tuan, biarlah kalau baca doa ini di rumah kita, orang mari siapa rumah saya tu, siapa pergi ke mari ada rumah saya tu, kamu telah minum air yang didoakan. Dalam rumah kita tu semua air. Air kowe tak nak tiup mana? Boleh tak tiup di kowe? Tiup di kowe kan? Apa tak boleh? Boleh. Tiup di mesin kowe tu. Comel lagi. Ambil kertas penuh hati tadi. Saya buat hari ni, tempet di kowe, air tu lalu. Cik air tu mana saya, banyak tanya ni, Pak saya itu timbul bahari ni banyak. Air yang paling berkat di dunia ni air Zam-Zam. Apa air Zam-Zam? Sebab air Zam-Zam ialah air tempat orang membesarkan Allah, tempat orang talbiyah, tempat orang menyebut ayat-ayat Allah. Orang tak dia lain dah. Orang tak bandar situ, orang tak gagel situ, orang tak gagel situ. Air Zam-Zam ini saya dulu lagi sentiasa mendengar ayat-ayat seperti Allah, kita mendengar zikrullah yang ada. Sebab itu air ini sangat terbaik. Tanyalah pakar sains, pakar pihak Islam tu. Bila uji kaji tengok air Zam-Zam adalah air yang terbaik di dunia. Ialah kita nak air Zam-Zam semua nak mana dia ni pula apa bagi orang kita buah pun dia air Zam-Zam ni. Kau minum je. Tapi air ni tak apa, tak ada masalah. Itu semacam Zam-Zamkan dia. Bukan dia air Zam-Zam, tapi maksudnya air yang mendengar nama Allah. Sebab itu saya nak mencadangkan benda yang paling mudah tuan-tuan, ialah air minuman di rumah kita adalah air yang didoakan. Nak doa apa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali kan mesti kowe. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Satu kali. Tapi kena kabur bini kita tu. Saya dah doa bismillah satu kali. Kalau lupa melihat ke belum aku. Kita orang ni tahu tak dah. Tidak ada buat apa ni. Kalau tu masuk rumah saya jadi tidak boleh saya buat rumah dulu tak boleh. Sebab memang tahu dah. Ditanya pula. Orang itu apa? Mana macam ni? Tadi kan dia kata. Tadi kita boleh buat. Hanya menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka ayat bandar Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita minta Allah Ta'ala beri penerang hati, merawat sakit, semua sekali. Sesungguhnya sangat berbeza. Kemarin dulu mari rumah saya salat. Dia macam kena cekek. Malah tu, kedua dah dia telefon saya, dia macam kena cekek. Dia kena cekek mana tu? Cekek macam nampak? Oleh kerana dia nak gala, bahkan dia takut mengganggu saya. Begitu tak keluar satu. Dia telefon apa ni?
kuasa Allah. Kita baca, dia pegang air, dia tiup air itu, jadi. Dia kata kuasa Allah sikit air. Okay. Esok mari. Saya bunuh air dalam aku. Asma Husna. Pak minta beli bang, dia tu tak mana tu buang. Akan beli aku tak bomoh. Dia kata, "Gue pinjam boleh, saya pinjam seribu. Lepas tu kata balik, kamu harus nak gitu. Apa benda tu bayar apa? Saya tak tahu boleh. Allah Ta'ala menurunkan rahmat ni, memberkati ni, menghilangkan sakit ni melalui doa yang dibaca dan doa ditulis. Tu saya kata Pak Tuhan, biarlah dalam rumah kita semua air yang diminum itu adalah air yang didoa. Tak nak kahwin, baca di depan baik. Saya memang saya buat gitu. Di dapur tahu bini kita masuk pakai air. Baca pada baik. Air yang lalu semua air yang didoakan. Saya kabur lebih tak boleh, tapi keberkatan, kerahmatan itu terasa, ketenangan itu terasa. Rahmat Allah itu sangat dirasai bila kerja-kerja begini yang kita buat. Dan malam ni kita temu dengan yang disebut dalam ni. Sehingga Al-Qalbi itu kata tadi, anak dia nampak penuh, tak ingat. Dia masuk dalam mimpi. Ini satu lagi bab mimpi ni. Dalam ilmu, selain daripada ilmu yang ditulis, ilmu yang disampaikan, ada juga Allah Ta'ala beri ilmu laduni. Laduni ni ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang melalui mimpi dia, melalui tidur dia. Atau ada orang kadang-kadang dulu tak dapat akal, lalu dia ikut ngomong. Mami mana dia kata dia beri dalam mimpi. Tadi tak betul percaya dia. Kalau tuan-tuan kena gitu, kena dicek mana-mana ustaz kata dia, dicek bacaan tu betul tak? Tu contoh dengan sunnah. Ayat-ayat yang dibacakan tu betul ke tak? Kalau betul, boleh jalan. Ada orang di pada atas arwah, kami sini dari arwah pakai kami buat dia. Dia sakit belah. Dia berobat kata sebab busuk mama mana dia berobat. Sehingga dia masuk dalam mimpi dia, aturan doa-doa. Apa biasanya? Paku, ayat kursi, tapi aturan dia dapat dalam mimpi. Dan dibaca untuk diri dia sembuh. Dan dia merawat orang. Saya ingat sekarang ni ada orang merawat ini. Itu laduni yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Samalah yang Syekh ni sebut, masuk dalam mimpi dia, suruh minum air tadi. Jadi, boleh. Dan ada pun pada hukum seperti yang mana ni? I'lam. I'lam bukan I'lam tu bahasa Arab. Yang ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu tiada sayugianya di mana? Ihtimalkan, diabaikan, tak diamalkan. Dia boleh abaikan. Akannya kerana bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilah amal. Seperti kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tanbihul Akhyar, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujah pada segala fadilah amal dengan ittifaq ulama, seperti barang yang tersebut dalam Syarhu Muhadzab Dalal. Okey. Gini, dia disebut juga sini sebab ada juga hadis yang kata dhaif, macam nak tulis doa atau ada doa dia kata. Tak, saya mau tadi kata hadis dhaif dia boleh diamalkan. Mungkin dia putus sanad Allah bawa tu. Nabi SAW sebut. Tapi dalam riwayat tu dia putus. Bila putus sanad, putus orang riwayat, dia tak boleh jadi hadis yang sahih. Sedangkan dia ada hadis, lalu nama dia hadis yang dhaif. Sini putus. Sebab tu hadis dhaif ini boleh diamalkan. Ada kitab fadhail amal ni. Orang baca tentang mengenai. Dalam tu penuh dengan hadis dhaif. Bukan hadis palsu. Hadis palsu lah yang kita tahu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Jadi kalau saya tak orang kata ni tulis gini ada doa betul doa tapi boleh diamalkan. Tapi kalau nak buat hujah, nak jadi dalil hukum nikah gini, hukum khuluk apa gini tak boleh. Tapi untuk amal boleh. Sebab tu orang tabligh banyak disebutkan. Gini ini betul. Tapi dia ada doa boleh diamalkan, tidak salah. Dan ada pun pada hukum seperti halal dan haram tak boleh apa kali doa dan jual beli pun tak boleh, dan nikah dan tolak dan seumpamanya, maka tidak boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih sahadi. Dalam menentukan hukum halal haram itu mesti hadis sahih. Tak ada hadis sahih. Jadi hadis sahih ini biasanya dia pergi kepada amal-amal lah. Macam contoh begini, siapa yang semayang tarawih malam pertama gugur segala dosa-dosa dia seperti baru dilahirkan. Gitu. Atau hadis sahih. Patutnya orang dah baca tau. Orang dah baca sebab dia panggil hadis sahih. Kalau dulu zaman dekat 80-an dulu hadis ayat itu sangat masuk. Saya siap tulis. Rupanya bila kita saringan itu adalah hadis Quran. Sampai ketika 7 malam kan. Boleh dah boleh. Sebab ia menjadi galakkan. Katakan contoh dia kata
Siapa yang semalam malam terawih pada malam pertama akan gugur dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan. Okey, kita buat macam tu dengan harapan kita dosa kita gugur. Seperti lahir itu mana tahu suruh Tuhan lah. Tapi disebut itu sebagai menggalaukan orang solat sunat terawih. Kan? Boleh pakai. Gitu. Contoh ada di doa yang banyak sebenarnya. Kita Isra Mi'raj ada juga ada di doa. Tapi yang ditolak ialah hadis palsu. Pak Nabi tak pernah kata pun, tapi orang reka kata orang lihat. Itu mesti ditolak. Kata Imam Nawawi di dalam azkarnya, saya kira bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilah amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan dikala sekali-sekali pun supaya ada ia daripada ahlinya. Maknanya ada orang yang beramal, kata siapa, kalau buat gini dapat surga gini, begini. Okey, sila bisa tanya. Ada tak kalau kita kabarkan kita tak ada ilmu sangat, kita ada semua ni kena semayang kata bila mau semayang esok dapat semayang zuhur boleh satu istana, dapat asar dapat satu istana, dapat gini. Kita nak ambil daripada hadis. Boleh? Boleh? Ha? Iya, boleh. Itu benda-benda gini kita kena reason. Tapi orang ni trend ni tu kan. Kalau semayang gini doa nak ke tu. Itu mampu lagu. Sebab tu aku tengok dalam Facebook, saya geram tau. Ibal antara hadis doa dengan hadis sahih ibal. Ini sebenarnya ilmu Islam ini istilah ummati, basic faham kita ni dapat kita ada rahmah. Bukan kutuk. Tapi kita orang kita jadi kutuk. Contoh saya sebutkan saya tengok kemarin. Antara Dr. Mazhar dengan Ustaz Al-Hari. Dr. Mazhar kata tidak boleh akad nikah berlaku dalam masjid dengan alasan ni gini. Dengan nak khabar gini sebab takut puan yang naik juga titik gini. Lepas tu zaman Nabi tak berlaku gini. Mari kita hari pula aku tak boleh ni kata. Boleh kan? Ni masa doktor saja. Doktor beli doktor apa ni? Jadi banyak tentang gitu. Dia kata apa tak boleh ni? Orang tak puas sekarang bukan zaman dulu. Dia siap dia cukup oleh tapik. Dia ada spray kita lagi kita mana betul ni. Gitu. Jadi benda tu khilaf ya. Benda tu benda yang ada pendapat kata boleh, pendapat tak boleh. Dan hadis sahih mengenai itu tidak ada. Sebab benda tu hukum yang baru berlaku. Tapi belum pada tu. Boleh pula. Jadi manusia yang hebat lah. You waktu buat YouTube sebelah hari tu sebelah tak mazhab. Kalau lagi jadi pertanyaan seorang ustaz lagi. Orang kata wabi saya tahu tak mengata. Semua di bentang Ustaz Mahizah. Ustaz Mahizah dia baca kitab dia baca ni. Apa nama dia? Ustaz Mahizah saya suka dia sebab dia jelaskan benda tu agak tepat kita mudah faham. Saya pun banyak orang untuk kali dia baca kitab dia kita baca. Dalam ni memang ada hadis doa. Manusia ni tidak berlaku dalam hadis sahih, tidak ada. Tidak ada. Jadi ada ustaz yang bercakap jadi kerjaan ni kerja nak batal kan. Sedangkan hadis doa yang dia tak mau Aizat sebut itu yang benda boleh diamalkan. Apa kita nak batalnya? Asal cakap hadis sahih. Cakap waspada dengan fahaman para ulama. Betul, saya faham apa begitu. Tapi ayahnya nak pada benda itu. Tak ya. Sebab ada manusia pelaku memang dia buat dua itu. Kena malah tiga. Tak masuk lepas tu bari kat sana. Lepas tu bari pada pula. Islam tak membenarkan yang demikian. Kita dikira. Sebab tu bila kita balik pada kitab Imam Ghazali, Hujatul Islam, dia kata ilmu yang kita pelajari ini ialah ilmu yang menambah takwa. Tapi kalau ilmu yang tak menambah takwa tapi tak berbalak, itu bukan ilmu yang benar. Itu kita tak amal. Jadi kita pula ni sebagai orang yang mendengar, saya kira orang itu tolong jangan badak, cari jalan tengah. Hadis doa yang boleh diamalkan. Kita betul lah, kaitan tengah-tengah kita sampaikan. Kita habis sikit dia dah, aku masih sikit dah. Kalau memang pada jawab, nak kau bisa ni. Maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, yakni kelebihan itu. Bukan, daripada hadis Nabi SAW, sabdanya barang siapa sampai dia tak sentuh ayat akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan sesuatu, maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, yakni kelebihan itu. Okey, Nabi SAW menyebut kita gini, ada satu hadis Nabi SAW ni ada yang soal. Nabi kata
Qala Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maknanya Nabi SAW dibuka kalau ada benda yang tak berlaku dalam Quran tak sebut, hak dia tak buat, tetapi berlaku di zaman mutakhir macam kita. Mutakhir macam kita. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengadakan satu sunnah yang baik, molek, falahu ajruha, dia dapat pahala, wa ajruman amila biha, dan dapat pahala orang yang buat dia sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Contoh berapa? Contoh, zaman Nabi baca khutbah, tangan dia sebelah duduk atas pada bau bila keluar. Nabi ketuk tangan dia pada bau bila. Bila ada satu riwayat kata Nabi peluk dia macam itu. Bila aku berdiri, tak. Kalau Nabi menyampaikan ucapan khutbah. Tapi bila zaman berlalu macam tak mensapuh dah. Imam Tok Nabi tak apalah, dia seorang Nabi kan. Maka ganti dengan tukar bila tu. Kan dia siapa hak mula? Zaman kerajaan Abbasiyah yang mula. Lepas tu tengok dah tak kosong ni ada. Kita ada kemahiran ada. Buat pula mimbar. Mimbar semua buat iman di zaman Nabi dah. Tak apalah. Tak tinggi lah. Jadi banyak benda yang kita tengok. Benda tu tak berlaku zaman Nabi, tapi ada orang yang mengadakannya lalu diikuti oleh orang sampai yaum ni kiamat. Maknanya Nabi SAW ni dia buka ruang untuk kita benda tu benda yang boleh buat. Contoh di masjid, contoh masjid kau, dia buat rumah macam rumah penginapan. Kalau tetamu daripada jauh boleh guna. Tadi ada dalam hadis juga dalam, tapi dia buat benda tu boleh pahala. Tapi kalau bagi orang yang main Quran hadis, tak ada zaman Nabi, tak ada rumah penginapan. Ada dalam hadis Nabi rumah penginapan. Yang main ayat itu apa? Sedangkan Nabi dah buka man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang buat benda yang molek, lepas tu diikuti oleh orang, dia boleh pahala dan orang ikut. Macam kita di surah ni, banyak orang tak ada zaman Nabi, tapi ada zaman kita. Kita tunjuk benar. Ini tutup. Apa dulu? Ada. Tapi sadar bawa tu. Kalau sadar kamu dah keluar kok. Dah idea siapa ni? Walaupun orang tu tak ada dah, pada kubur ni, pada kiamat boleh. Sebab mangsana sunnatan hasanatan. Pai air pada baik, buat petek pada pai. Senang nak buat. Ada ke zaman Nabi? Ada ke? Tak ada. Tapi siapa lagi? Pergi masjid salah pada baik pun tak ada. Puluh tangan tepi air. Agak zaman sekolah hidup ni pada main tu ni. Rupanya bukan kita dia main. Rupa tu agak buat lawatan. Dia tanya mana pada baik ni nak main sembahyang. Aku tunjuk. Di pada main tu sekali. Bukan pada agak ni dia bilang. Sebab tu dah ada anak Saudi pun lebih banyak belajar kita tau. Tandah ni tu tengok. Dia belajar kita buat tandah. Orang Saudi buat tandah tu memang tahu. Apa dia ni buat dia memang tahu. Tapi dia belajar sistem tandah dengan kita. Lepas tu dia kejut. Dia duduk siap air tu lah. Satu ke. Lepas tu guru tu pergi tu sikit. Lepas tu guru pergi air kerakam dah. Tak boleh. Itu tak ada dalam hadis Nabi. Tapi benda tu memudahkan, memolekkan. Terus kan. Sebab kita nak berhenti pada benda tu, lepas tu nak faham dia tu. Kalau main banyak benda dalam hadis tak ada nak buat apa kan. Mana begitu. Bahasa yang paling mudah. Saya suka benda ni sikit supaya masyarakat kita jangan jumuk sangat dan jangan tertarik. Terutama anak-anak kita. Saya pernah konseling 4-5 orang. Bila dia pergi di universiti, dia pergi buat pesuruh lah. Adalah pimpinan dia. Saya pun dah masuk pesuruh juga. Tapi di torture budak. Kita kena tegakkan pesuruh orang. Sampai budak dia bengong. Dia buat sidang aku nak buat. Budak pada terasa. Ayah dia saya kena orang ustaz ayah. Sehingga dia rasa nak mati ya. Ayah dia kampung saya tu gamit. Di kampung raya nak pulai dah pada umur tak tahu nak mati. Kata siap nak rocking semua dah. Bawa kereta balik. Siapa sini? Saya terpaksa ambil dia seminggu. Buat pusing hari-hari. Dia ada kerja. Saya nak betulkan balik minda dia yang ditorture. Dia rasa dia tak mampu nak buat dah. Serang dia dah macam-macam berlaku dah. Banyak aku juri, banyak aku dah nak buat. Dan bengong. Kata tak gitu. Nabi SAW diutus ke Allah Ta'ala di zaman Allah. Dia banyak benda diri.
Tapi yang bogel semua sekali. Sehinggalah keluarga dia dikeham kat Allah Ta'ala biar Nabi besar di kasar pedalaman, tidak disusukan oleh ibu dia sebab takut terpengaruh dengan benda ni. Tapi Nabi tak jadi bengong dia gemuk ni. Oh, dia betul-betul sikit. Kaedah Islam ialah kita kena berjuang. Kita kena berjuang. Kita buat. Kalau kita tengok ayat mastata'tum, setakat yang kamu mampu. Kamu tak mampu, tak payah. Tak tahu nak ubah negara dah keadaan umum, tapi dia dulu. Ya, kita berjuang lah. Barulah saya betul seminggu, baru dia boleh balik. Minta cuti universiti 2-3 bulan untuk saya pulihkan dia. Alhamdulillah dia cikgu ni. Dia cikgu dan dia baru berada ke Turki baru pergi 24. Jumpa saya terima kasih sama. Ditorture Minda. Dan saya takut ni. Lepas tu anak saudara saya dia nak pergi, saya pesan guna usrah ke, guna apa ke, jangan berlari daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal balik. Dia tiga Allah dia saya dulu. Pas jadi bengong paling depan. Dia jadi bengong. Tetapi ada ijazah. Sebab di usul tadi dia suruh fikir benda yang tidak patutnya kita fikir. Sebab tu dari sudut ini, usul dakwah ini, dakwah dia ada rukun. Dia ada usul, dia ada cara. Sebab tu saya buat gini, saya suka orang tabligh. Orang tabligh dia tak tekan minda orang, tapi dia membuka minda orang. InsyaAllah tuan-tuan, kita keluar apa-apa. Saya nak keluar, saya bercakap saya nak keluar. Setiap tadi tu saya pernah pergi dulu. Saya pernah ikut orang tabligh. Gitu. Maksudnya pendekatan dia tidak torture. Dia tak boleh pendekatan torture. Dan dia tidak menyalahkan bi'ah yang ada di sekitaran, tapi dia merubah persekitaran dengan di masjid, kita ulang ke masjid, dia akan bina satu persekitaran yang sangat baik. Jadi kita kena tanya juga lah. Kita nak habis sikit. Kata setengah daripada orang salih, aku lihat akan Nabi SAW. Aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'batullah, dekat Kaabah. Ini disebut ni kata setengah daripada orang saleh dulu. Ya Rasulullah, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala begini, maka diamalkan dengan dia. Padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya, sabdanya bahkan, dan demi Bunyatul Ka'bah ini bahawasanya ia daripada aku dan aku berkata yang demikian itu. Makanya ada orang soleh-soleh pada dulu, dia suka tidur kat Ka'bah, masuk dalam mimpi dia, kalau muat semayang gini mendapat benda ni, gini dapat ni. Ditanya Nabi, Nabi tu amal. Hak tak boleh, siapa boleh? Hak tak boleh hadis palsu yang direka-reka, yang dibuat-buat, yang tidak ada kaitan langsung dengan Nabi dan kita tak ada. Dan kita tak turun tak ada. Yang ada hanya hadis dhaif yang boleh diamalkan. Dan takut tak? Sebab saya sebut juga benda ni. Bila satu kuliah satu masjid, Ustaz, kalau kita Ustaz baca ni, dan kita awak baca ni, banyak hadis dhaif dalam tu macam mana? Ini sudah kerana ada orang baca. Sekarang tidak ada masalah. Sebab tu kita kena baca berguru yang pernah baca kitab ni, dan kita tengok di situ mana tak betul, mana betul. Tapi tidak ada hadis yang palsu. Tak ada hadis yang palsu, nak kita tak ada. Ada palsu di mana benda tu tak ada benda pun direktur. Contoh dulu, siapa yang menyimpan kuku panjang seolah-olah berzina dengan ibunya. Pernah dengar tak? Benda tu pernah diajarkan orang. Itu hadis palsu. Dan dia telah kena tolak. Banyak lagi benda-benda gitu. Kena tanya juga, kena rujuk dulu. Kena tengok dulu benda-benda itu. Ada apa salah? Kita tanya, kita bukti sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita masuk bab yang kedua, iaitu kelebihan la ilaha illallah. Ini bahas panjang. Okey, ada apa lagi? Jangan komen-komen belakang. Kamu lalu, kenapa? Kalau tak masih nak kena, kamu balik kamu bini masing-masing. Ada juga kamu duduk di balik kamu semua. Sehingga itu bini kita pun tadi. Saya kamu bini mana? Nama asma' husna, nama Allah itu 3,000. Dia tidak ada dengar tak? Dia tak ada ngaji. Bukan ngaji, bukan dengar. Kata tanya tak lain. Ada dalam kitab ini bukannya. Saya pun itu surat sekian pun baca. Bukan surat sekian pun baca. Okey, ada ni? Ustaz, Ya. awak buat side by side, apa nama tu, ustaz antara dua ustaz tu, Ya. batu api je tau. Ya, betul api. Dan itu bagi saya kerja yang sangat Keji kan. keji. Sebab tu, aku tak kata apa?
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mungkin islah itu. Sekarang tak yang islah lagi pelaga. Haram perbuatan. Okey. Pak saya mesti tengok. Alangkah dia ambil comel, dia dua itu, dia cari jalan tengah. Ada satu lagi, Ustaz Nasuki. Dia tengok Ustaz mana? Dia lebih kadang Ustaz Nasuki kata boleh merupuk atas kubur. Tidak boleh merupuk atas kubur. Ke satu kata dia. Kalau tengok ada saya tengok. Dia tak ada pasal potong merupuk atas kubur. Ada kata dia kata tak boleh. Dia pakai tutup pun. Ya, betul. Sedangkan riwayat ada macam itu orang buang siapa kubur dah boleh. Kita nak balas benda tu sebab kena kaji dan kena belajar benda tu. Kalau tak boleh potong, maka siapa semua sambung siapa nak duri yang tu betul. Yang begitu. Jadi kena tengok masuk faham benda gitu. Jangan di depan. Jadi awak tadi tu kalau yang mempelagakan tu kita belum betul, kalau saya betul situ. Betul. Itu dia ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mungkin islah dulu tu, tapi kalau mungkin pelaga dulu tu itu kejelasan. Bagus sama sekali. Jadi kalau dengar kenapa nak saya benda gini, ada kerjaan pula. Kerja ni dikutip, aku kata gini, kata gini, pelaga. Allah. Oh itu sangat betul. Dia kena cari titik temu, dia jadi molek. Sebab tu saya ada buat cadangan supaya yang mengajar. Sebab tu saya tak suka di YouTube. Tentang saya di YouTube saya tahu. Orang minta sebuah banyak mana, saya tahu. Saya tak menjadi benda gini. Masing-masing nak naik ilmu. Mula aku mampu kan. Dengar apa saya nak sebut lagi. Ada orang nak bayar saya, nak CD saya aku. Orang dengar gini. Ini yang saya ni. Kalau betul-betul sini. Tak payah nak masuk dunia ni bodoh. Saya boleh buat anak macam mana buat. Masalah kemudian dia kalau buat. Tak berminat untuk buat. Sebab sampai masa direct gini. Kalau orang tanya selalu, kalau betul selalu. Daripada kita berbuat dalam ada perkara. Dan perbuatan itu adalah haram dan mempelagakan. Bagi ada salah kan? Ujian kepada malaikat tu, orang kata malaikat yang diuji, orang kata benda tu arak perempuan dah bunuh tu anti palsu kan? Ya, itu ada bahasa. Anti palsu kan? Tak ada dalam riwayat. Benda tu dia bersebab Israelia. Dia ada satu gerakan Israelia ni, orang Israel yang nak menjalankan agama Islam dengan tu dulu. Sebab tu kalau kita baca Isra wal Mi'raj tu tengok dalam tu ada Israelia. Hadis usul Israelia. Tapi kalau hadis dhaif, tak pun kita amal. Dia tidak bersifat rekaan. Karena tadi memang rekaan. Contoh saya bilang, apa sikit lagi dan soalan. Contoh, bila Nabi SAW disebut dalam satu riwayat, hak Nabi naik ke bumi Tuhan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, maka yang itu dibaca dan sembahyang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Satu riwayat sebut ayat itu dibaca oleh Nabi bila itu Allah Taala. Kadang-kadang kita juga assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gitu. Tapi bila Nabi jumpa Allah Taala, dia salam macam kita sama manusia. Maka diajar oleh malaikat bila menjumpa Allah Taala naik sampai ke Sidratul Muntaha sana, menghadap Allah Taala sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Taala jawab, assalamualaikum ayyuhan nabi. Dan yang datang wahai Nabi. Nabi itu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kata dia Nabi SAW bila Allah Ta'ala kata selamat sejahtera atas wahai Nabi, dia ingat kepada umat dia termasuk kita lah dia kata Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu Nabi jawab bagi pihak itu semua. Barulah asyhadu an la ilaha illallah. Mereka yang menyaksikan di arah sana pakat tunjuk kepada Nabi kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang itu dinyatakan dibawa dalam semayang sehingga Nabi kata as-salatu mi'raj ummati. Semayang kita buat ini adalah macam kita mi'raj sama Tuhan. Lalu kata ini ada hadis dhaif, tapi bukan palsu. Ada riwayat tapi putusan maksud ini Nabi nak sebut benda tu. Tapi tak ada bukan terjadi kan. Putus itu. Jadi kita boleh amalkan, kita boleh sebutlah buat benda tu. Ada kebaikan benda tu. Bila disebut itu menambah yakin kita bahawa yang disebut itu ialah Nabi sebut dalam malam Isra wal Mi'raj. Ada kebaikan. Itu bukan palsu. Kalau situ malaikat diuji itu palsu. Jadi dipanggil Israelia atau menjadi. Dan memang ada kitab yang masuk usul-usul ini. Tapi kita orang tak baca sebagai kitab ulama kita kitab Israelia banyak dulu. Tapi kita baca tentang Hidayatus Salikin, Al-Jawhar, kita ni Al-Jawahir, Waliyawati, itu telah disaring oleh ulama-ulama pondok. Kalau kita baca kitab tengok dulu. Tunggu pondok soh tau. Kita baca ni. Kalau
kita baca ni, arwah tuan guru ni Abdul Aziz, dia baca di pejabat Menteri Besar. Sebab tu di awal saya menjadi pesan Menteri Besar tu, saya buat lawatan kepada negeri dan advisor kami pejabat guru. Saya pergi, saya tengok arwah guru dia baca benda ni. Lalu saya balik, saya baca di pejabat Menteri Besar dan tempoh 10 tahun saya duduk situ, tapi tak dapat tahu. Saya tunggu balik. Tapi kitab yang kita baca ni dibaca oleh Tuan Guru Abdul Aziz. Ketika dia mengajar akad dan dibaca di pejabat dia sampai khatam beberapa kali sebab dia jadi tempoh yang lama. Maka saat ini ilham belum boleh itu saya balik pejabat Menteri Besar dibaca. Sekarang saya tahu orang sambung budak kitab saya itu. Sebab banyak naskah di Wisma Negeri memang diberi kitab akhbar tu dan saya baca seminggu sekali kitab. Maknanya saya nak tahu yang kita baca ni kita dah buat rotan. Apatah lagi tahun 70-an saya mengajar dengan Tuan Guru Jabar dari pondok dari sekolah Tuan Guru Jabar dan saya subuh pergi mengajar dengan dia. Tadi kitab yang saya dia ada baca sekitar tahun 70-an. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada orang, kita cuba berdepan. InsyaAllah. Kalau itu kita video surah saya, video surah ini kalau begini okey, pesan jadi hidup, kita nak surah itu di marahkan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.